Halo, selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan belajar subtopik dari kemahiran geografi, yaitu mengukur bearing grid dalam peta topografi. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang topik bearing grid, mari kita melihat serba sedikit tentang bearing grid. Bearing ialah suatu garisan dari utara tertentu yang dinyatakan dalam darjah. Arah di dalam peta topografi dapat ditentukan dengan menggunakan bearing grid. Bearing grid ialah sudut yang diukur mengikut arah pusingan jam dari utara grid yang bermula dengan 0 darjah atau 0 darjah. Bearing grid sesuatu tempat dari tempat yang lain dapat diukur dengan menggunakan jangka sudut atau protektor. Bearing grid ialah sudut yang boleh diukur dari arah utara, yaitu 0 darjah, mengikut arah pusingan jam. Bearing grid yang bermula dari 0 darjah dari utara grid akan dibaca mengikut arah pusingan jam, dan satu pusingan lengkap bearing adalah 360 darjah. Setiap mata angin mempunyai nilai bearing yang berbeza. Nilai bearing di utara grid ialah 0 darjah atau 360 darjah, diikuti timur 90 darjah, selatan 180 darjah, dan barat 270 darjah. Berikut adalah nilai bearing mengikut arah mata angin. Bearing grid dibaca mengikut arah pusingan jam, bermula dari 0 darjah dari arah utara, diikuti timur laut 45 darjah, timur 90 darjah, tenggara 135 darjah, selatan 180 darjah, barat daya 225 darjah, barat 270 darjah, barat laut 315 darjah, dan 360 darjah dalam satu pusingan lengkap. Seterusnya kita akan belajar cara mencari ukuran bearing grid dengan cara yang sederhana dan mudah berdasarkan soalan berapakah ukuran bearing grid lokasi B dari E. Berikut adalah langkah mencari bearing grid. Pertama, lukis titik di lokasi E dan B. Langkah kedua, lukis satu garis lurus yang menyambungkan titik E dan titik B. Langkah ketiga, lukiskan arah mata angin di titik E karena titik E merupakan titik rujukan. Bagaimana kita tahu titik E adalah titik rujukan? Kata kunci dari E dalam soalan ini merujuk kepada titik rujukan. Oleh itu, arah mata angin harus dilukis di titik rujukan. Langkah 4, letakkan pusat jangka sudut pada titik E. Letakkan protektor pada kedudukan yang tepat, yaitu bersudut tepat dengan garisan petunjuk mata angin. Jangka sudut atau protektor ini adalah alat untuk mengukur sudut dan menandak sudut. Jangka sudut diperbuat daripada plastik berbentuk separuh bulatan dan ada yang berbentuk bulatan penuh. Jangka sudut yang digunakan ini adalah jangka sudut separuh bulatan. Seterusnya, dalam langkah 5, baca nilai sudut mengikut arah pusingan jam. Coba Anda perhatikan apakah angka atau nilai yang ditunjukkan berdasarkan garis lurus yang mengenai protektor ini. Tadi kita telah belajar bahwa bearing grid harus dibaca bermula dari arah utara, yaitu bermula dari nilai 0 darjah. Oleh itu, bearing dari arah utara sehingga ke garis lurus merah ini adalah bernilai 67 darjah. Oleh itu, bearing grid lokasi B dari E ialah 67 darjah. Adakah Anda faham setakat ini? Baiklah, mari kita pelajari lebih lanjut lagi mengenai topik bearing grid ini. Terdapat 2 kaedah untuk mengukur bearing grid, yaitu pertama,
mengukur bearing grid kurang daripada 180 darjah. Kedua, mengukur bearing grid melebihi 180 darjah. Terlebih dahulu, mari kita sama-sama pelajari cara mengukur bearing grid kurang daripada 180 darjah. Contoh soalan adalah, berapakah bearing kilang RJ 314533 dari stesen trigonometri Bukit Kelang RJ 283532. Berikut adalah langkah mencari bearing grid kurang daripada 180 darjah. Langkah pertama, kenal pasti lokasi kilang di RJ 314533 dan lokasi stesen trigonometri di Bukit Kelang di RJ 283532. Untuk langkah ini, Anda harus mengenal pasti lokasi berdasarkan rujukan grid. Seterusnya, lukis titik di kedua-dua lokasi tersebut. Langkah 2, lukiskan satu garis lurus yang menyambungkan titik kilang dan stesen trigonometri. Langkah 3, lukiskan arah mata angin di titik stesen trigonometri kerana merupakan titik rujukan. Seperti yang kita telah pelajari tadi, perkataan dari dalam soalan merujuk kepada stesen trigonometri Bukit Kelang. Oleh itu, titik rujukan merujuk kepada stesen trigonometri Bukit Kelang. Oleh itu, arah mata angin harus dilukis di titik rujukan di stesen trigonometri Bukit Kelang. Langkah yang keempat, letakkan pusat jangka sudut pada titik stesen trigonometri. Letakkan protektor pada kedudukan yang tepat, yaitu bersudut tepat dengan garisan petunjuk mata angin. Langkah yang kelima, baca nilai sudut mengikut arah pusingan jam bermula dari 0 darjah dari arah utara. Berdasarkan paparan yang Anda lihat di screen ini, nilai bearing yang dikira bermula dari 0 darjah dari arah utara hingga ke garis lurus yang menyambungkan kedua-dua titik ini ialah 87 darjah. Oleh itu, bearing grid kilang dari stesen trigonometri ialah 87 darjah. Demikianlah cara mengukur bearing grid kurang daripada 180 darjah. Seterusnya, kita akan belajar cara mengukur bearing grid melebihi 180 darjah. Kita akan menggunakan peta yang sama, tetapi soalan yang berbeza. Contoh soalan, berapakah bearing stesen trigonometri Bukit Kelang RJ 283532 dari kilang Kampung Raya RJ 314533? Perhatikan dan fahami soalan yang diberikan. Berikut adalah langkah mencari bearing grid yang melebihi 180 darjah. Langkah pertama, kenal pasti lokasi kilang Kampung Raya RJ 314533 dan lokasi stesen trigonometri Bukit Kelang RJ 283532. Pastikan Anda mengenal pasti lokasi berdasarkan rujukan grid yang diberikan. Seterusnya, lukis titik di kedua-dua lokasi tersebut berdasarkan rujukan grid. Langkah kedua, lukis satu garis lurus yang menyambungkan titik kilang dan stesen trigonometri. Langkah 3, lukiskan arah mata angin di kilang Kampung Raya kerana merupakan titik rujukan. Kata kunci atau perkataan dari kilang Kampung Raya dalam soalan merujuk kepada titik rujukan. Oleh itu, jangan lupa lukiskan arah mata angin di kilang Kampung Raya sebagai titik rujukan. Langkah 4,
letakkan pusat jangka sudut pada titik kilang Kampung Raya. Letakkan protektor pada kedudukan yang tepat, yaitu bersudut tepat dengan garisan petunjuk mata angin. Jangka sudut diletakkan bersudut tepat dengan garisan petunjuk mata angin di sebelah barat karena garis lurus terletak di bahagian barat arah mata angin. Langkah yang kelima, baca nilai sudut mengikut arah pusingan jam. Tadi kita telah belajar bahwa nilai sudut hendaklah dibaca mengikut arah pusingan jam bermula dari arah utara, yaitu 0 darjah. Nilai sudut dari arah utara hingga ke selatan ialah 180 darjah. Nilai sudut dari selatan hingga ke garis lurus yang menyambungkan kedua-dua titik itu ialah 86 darjah. Oleh itu, bearing grid stesen trigonometri Bukit Gelang dari kilang di Kampung Raya ialah 180 darjah tambah 86 darjah sama dengan 266 darjah. Ini adalah teknik mengukur bearing grid yang menggunakan jangka sudut separuh bulatan. Bearing grid yang melebihi 180 darjah lebih mudah diukur dengan menggunakan jangka sudut bulatan penuh. Mari kita lihat cara mengukur bearing yang melebihi 180 darjah dengan menggunakan jangka sudut bulatan penuh bagi soalan yang sama. Setelah melihat perbezaan ini, adakah Anda ingin menggunakan jangka sudut separuh bulatan atau jangka sudut bulatan penuh? Yang pastinya Anda boleh menggunakan kedua-dua jenis jangka sudut ini, asalkan Anda mengetahui teknik menggunakannya dengan betul. Demikianlah subtopik pembelajaran kita pada hari ini. Semoga tutorial ini dapat memberikan banyak manfaat kepada Anda dan sila kongsikan kepada rekan-rekan yang lain, dan jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe sebagai tanda sokongan Anda. Terima kasih dan jumpa lagi.